semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Video pada kali ini kita akan belajar sejarah tahun 5 dalam unit 5 iaitu Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran yang akan kamu capai di akhir pembelajaran adalah merangkumi standard pembelajaran 7.2.1 di mana kamu akan dapat menyenaraikan tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Yang kedua, kamu akan dapat mencapai standard pembelajaran 7.2.2 iaitu kamu akan dapat menyatakan sebab penentangan tokoh tempatan ini. Yang ketiga iaitu 7.2.3 di mana kamu akan dapat menerangkan peristiwa penentangan tokoh terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Seterusnya, mari kita kenali pahlawan tempatan di setiap negeri di negara kita. Jom kita lihat, terdapat 10 pahlawan tempatan yang terkenal yang akan dibincangkan dalam tajuk ini. Yang pertama daripada negeri Kelantan iaitu Tok Janggot. Yang kedua daripada negeri Terengganu iaitu kita ada Haji Abdul Rahman Limbong. Seterusnya di negeri Pahang kita ada Datuk Bahaman. Di Melaka kita ada Dol Said. Okey. Negeri Sembilan kita ada Yang Tuan Antah. Di Perak kita ada Datuk Maharaja Lela. Seterusnya kita lihat di Sarawak terdapat 2 pahlawan tempatan iaitu Sharif Masahur dan Rentap. Dan yang terakhir adalah di negeri Sabah sana. Okey, kita ada Mat Saleh dan Antenom. Baiklah murid-murid, mengapakah mereka ini dikenali sebagai pahlawan tempatan? Agak-agak murid-murid lah kan? Kenapa ya? Kerana perjuangan mereka ni adalah bersifat setempat dan mendapat sokongan daripada pembesar dan penduduk tempatan. Baiklah, mari kita lihat tokoh yang pertama, iaitu ni dia. Dol Said. Dol Said ini daripada negeri mana murid-murid? Betul, Dol Said ini daripada negeri Melaka. Okey, baiklah, jom kita kenali siapakah Dol Said ini. Nama sebenar beliau adalah Dol Said bin Omar. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1773. Beliau ini juga menggunakan gelaran Penghulu Naning Seri Merah Raja Dol Said. Asal usulnya adalah daripada suku Semelenggang. Okey, seterusnya untuk makluman murid-murid Dol Said ini merupakan pahlawan yang sangat berani dan pahlawan Melayu yang sangat kental dan memiliki sifat berpantang mati sebelum ajal. Itulah sifat Dol Said. Okey, seterusnya mari kita lihat sebab penentangan Dol Said. Kita lihat yang pertama. Nanning ni merupakan kawasan yang bersempadan dengan Melaka. Jadi apabila British datang ke Melaka, dia mengaku bahawa Nanning ini merupakan kawasan jajahan British juga. Jadi Dol Said ni marahlah kan? Baiklah, seterusnya bila British datang dan mengaku bahawa Nanning ini merupakan jajahannya, dia pun minta Dol Said ataupun minta Nanning ini untuk membayar cukai kepada pihak British 1/10 daripada hasil Nanning. Jadi Dol Said ni tak setujulah sebab dulu masa penjajahan Belanda, Nanning ini menyerahkan cukai sebanyak 1/10 hasilnya kepada Belanda sebagai tanda persahabatan. Tapi bila British datang, dia paksa pula. Jadi marahlah kan?
Jadi Dole Said ni tak nak bayar. Okey, dia tak nak bayar cukai ni. Sebab itulah dia tentang British. Okey, seterusnya Dole Said ini sebenarnya tujuan dia adalah untuk mempertahankan kedaulatan Nanning. Baiklah murid-murid, jom kita lihat pula peristiwa penentangan yang berlaku. Okey, jom kita lihat. Pada tahun 1831, British ni dia menyerang Nanning, tetapi kalah. Sebab apa? Sebab Dole Said ini mempunyai kekuatan tentera yang ramai dan diberi bantuan oleh negeri-negeri yang terdekat dengannya seperti Ulu Muar, okey, ada Sungai Ujong, Slim Nanti, Rembau. Kawasan-kawasan ini telah memberi bantuan ketenteraan kepada Dole Said, menjadikan pasukan Dole Said ini satu pasukan yang kuat untuk menentang British. Baiklah murid-murid, seterusnya pada tahun seterusnya iaitu 1832, British ni dia telah menyerang semula. Tadi kan British dah kalahkan. Jadi dia seranglah semula Nanning. Akhirnya British pada tahun 1832 ni dia menang dan dapat berjaya mengalahkan Dole Said. Agak-agak murid-murid lah kan. Kenapa Dole Said ini kalah? Apa sebab dia ya? Sebabnya sekutu Dole Said ini telah menolong British. Ini macam duri dalam daging lah berlakunya pengkhianatan. Pasukan daripada negeri Rembau dia berjanji nak hantar askar pada peperangan pada tahun 1832, tapi dia tak hantar. Sebaliknya dia bersetongkol dengan pihak British dengan memberitahu kelemahan Nanning ini. Ini kita panggil sebagai pengkhianatan ataupun pembelut. Okey. Seterusnya akhirnya Nanning ni, kerajaan Nanning ni jatuh dan setelah sekian lama sebenarnya Nanning ni adalah satu-satunya kerajaan yang daripada Portugis, daripada Belanda, penjajah Belanda sehinggalah penjajah British baru dia kalah. Selama ni dia dapat bertahan dengan penjajah-penjajah yang datang untuk menakluk Nanning. Tetapi bila dia kalah pada tahun 1832, maka berakhirlah kerajaan Nanning ini. Akhirnya Dole Said pun menyerah diri dan diberi pencen dengan diberikan sebidang tanah. Tokoh yang kedua ini, murid-murid boleh lihat ni. Siapa ya ni? Ini merupakan Rentap. Dari negeri mana ni? Pahlawan Rentap ni. Rentap ni berasal daripada negeri bendera apa ni? Betul, bendera Sarawak. Okey, pandailah murid-murid cikgu ni. Okey, nama sebenar beliau adalah Libau Anak Ningkan. Beliau ni memegang jawatan sebagai pemimpin orang Iban di Nangga Skram. Nangga, apa tu cikgu? Nangga ni dalam bahasa ataupun dalam dialek Iban bermaksud sungai. Okey, seterusnya Rentap ini, kalau murid-murid nak tahu, dia terkenal dengan slogan Agi Hidup, Agi Ngelaban. Pernah dengar tak? Okey, Agi Hidup, Agi Ngelaban itu bermaksud selagi hidup dia akan melawan. Okey, seterusnya kita lihat sebab penentangan. Sebelum kita lihat sebab penentangan dia, cuba murid-murid lihat peta ini. Peta ini menunjukkan, kalau lihat di sini yang berwarna merah ni, berwarna merah ini merupakan kubu James Brooke, iaitu di mana? Di Nangga Skram. Okey, seterusnya kita lihat pula di sini, iaitu di Bukit Saduk. Bukit Saduk yang warna biru ni merupakan kubu Rentap. Okey, kubu Rentap. Jom kita lihat satu persatu sebab penentangan Rentap ini. Yang pertama, James Brooke ini dia telah menghapuskan penempatan orang Iban di Nangga Skram. Seterusnya,
James Brooke ini pula dia menganggap pula orang Iban ni sebagai lanon. Dah lah dia datang menjajah. Lepas tu cakap pula orang Iban ni lanon. Marahlah orang-orang Iban ni, kan? Okey. Jadi seterusnya kita lihat pula apakah peristiwa penentangannya. Pada tahun 1853 rentap ini dia telah berjaya menyerang kubu James Brooke di Nangga-Scrum. Seterusnya, apa yang James Brooke buat bila rentap ini dah berjaya menyerang kubu dia? Ini dia, James Brooke telah menyerang balas balik rentap dan membakar 20 biji buah rumah panjang. Banyak 20 buah rumah panjang. Okey, seterusnya pada tahun 1854 pula James Brooke ini telah menyerang rentap di Sungai Lang. Bila dia dah menyerang James Brooke dekat Sungai Lang, apa yang rentap ini buat? Rentap ini berundur pula ke hutan dan membina kubu di Bukit Sadok. Sehingga sekarang ada tinggalan di Bukit Sadok ini. Okey, kubu rentap ini untuk makluman murid-murid lah kan. Mereka ni, kubu dia ni diperbuat daripada apa? Murid-murid tahu? Kubu dia diperbuat daripada kayu belian yang merupakan sejenis pokok yang kayunya keras. Maksudnya sekiranya datang serangan, dia dapat bertahan tempat kubu dia tu. Sebab kayu pokok belian ni sangat keras. Seterusnya, pada 1861 James